شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Adapun akikah sunat itu. Ya. Betul. Adapun akikah sunat muakkad. Sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad, sunat yang kuat dituntut bagi walinya. Mana yang wajib atasnya nafkah farq. Farq anak cucu cicit tu panggil farq. Lawan farq usul ke atas. Bapak, datuk. Jadi akikah itu sunnatun muakkadatun, sunat yang kuat dituntut bagi walinya, bagi penjaga dia. Menyembelih daripada harta wali dia. Dan masuk waktunya daripada waktu bercerai kanak-kanak, ya, hingga balignya. Sejak dia bercerai kanak-kanak, cerai wafat, daripada kandungan ibu. Dia keluar, dia beranak, diperanakkan saja. Kemudian sampailah dia balik. Ada pun dah sampai balik, kalau ibu bapa dia tak mampu nak buat, waris dia ataupun wali dia itu atas dia sendirilah. Kalau dia ada kelebihan, dia buatlah akikah. Ya. Dan masuk waktunya daripada bercerai kanak-kanak itu, daripada dia dilahirkan hingga dah balik, hingga sampai umur. Dan afdalnya pada hari ke-7 daripada hari diperanakkan. Hari peranak tu dikira sekali lah. Ya, kalau anak Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ya, 7. Baik, Isnin balik, Senin ada 8 hari. Hari ke-7 daripada hari dilahirkan, hari diperanakkan. Dan hari diperanakkan padanya, dan yang afdal jika anak laki-laki atau khunsa, mana khunsa miskin, ia telah disembelihkan 2 ekor kambing bersama-sama keduanya itu rupanya, atau sobok daripada umpama unta. Unta, lembu, sobok. Apa sobok? 1/7 daripada 7 bahagian dibagikan. Ya. Dan jikalau perempuan disembelihkan seekor kambing, laki-laki 2, perempuan seekor, atau 1 bahagian 1 sobok daripada umpama unta. Tadi 2 sobok, 2 1/7. Ya. Daripada 1/7. 7 bahagian lah, 2 daripada 2 bahagian kalau laki-laki, kalau perempuan 1. Dan syarat yang sah yang dijadikan dia akikah itu, yang ada umurnya setahun pada kibas. Mana setahun masuk pada yang kedua. Setahun, sehari pun dah masuk kedua lah. Pada kibas atau bibi lah. Atau sudah bersalin 2 giginya yang di hadapan. Kena cek gigi ni. Jadi kami ni tengok gigi dia. Gigi dah bersalin. Pernah tengok? Tak pernah tengok. Biar kambing dia tahu lah. So, kalau sekira bersalin gigi, atau kalau setahun masuk kedua. Dan pada kambing betul, mana ada kambing tak betul? Macam kita. Kambing betul, kambing kampung, kambing betul. Habis ada kambing tak betul. Dan pada kambing betul umurnya, itu kambing biasa, kambing kampung, atau panggil kambing kacang. Kalau kecil-kecil orang 500 ekor. Angkat sebelah tangan ni boleh. Mahal tu.
Dan pada kambing betul, pada kambing kampung ni umurnya 2 tahun. Kalau meniaga bagi biji bas, setahun dah boleh jalan. Kambing ni kena 2 tahun. Masuk pada ketiga. Masuk dia pun masuk ketiga 2 tahun lebih. 2 tahun masuk sehari pun dah kira tahun lebih. Dan taklah disembelih ni bulan Qamariah lah. Bukan bulan Pemutih, bulan Syamsiah. Bulan lahir dia kan tanda lah. Dan taklah disembelihkan itu sejahtera ia daripada segala aib. Nak sembelih cari yang tidak ada aib. Kalau ada aib tak sah. Mana yang disebutkan pada korban sama tu. Segi syarat dia tadi tu, sama dengan korban yang terlepas. Mana binatang tahun dia pun sama. Dari segi kesihatan dia tidak cacat. Dan hukum akikah seperti hukum korban. Hukum akikah seperti hukum korban. Mana sunnatun muakkadah. Sunat yang kuat dituntut. Melainkan pada akikah yang afdalnya disedekahkan. Situ dia beza dia. Disedekahkan kemudian daripada dimasakkan dia. Dan tiada dipatah-patahkan tulang dia. Kita ambil sendi-sendi buka. Ada pun pada korban dia sunat bagi daging mentah. Kalau maknanya akikah sunat dimasak. Habis lagi. Dan sunat dibangkan, mana diazankan pada telinga yang kanannya. Kanak-kanak dibagi kanak-kanak. Dan iqamah kamatkan pada telinganya yang kiri. Sama ada laki-laki atau perempuan. Ada dia orang kata laki-laki azan, perempuan kamat. Dah sama ni. Kanan azan, kiri kamat. Bini dia lahir dekat hospital. Dah pun doktor cari mana bapak dia tu azan. Saya tak tahu azan, kepala otak ngau. Kau pandai beranak. Azan pun tak tahu. Dia dah tolong azan. Coba anak saya. Malu tu. Azan tak erti. Kau nak suruh macam azan Mekah. Kau bangga je lah kan. Qamat pada telinga kiri. Kemudian daripada diperanakkan dia. Dan sunat dibaca pula lepas tu. Inna anzalna. Sampai akhir. Pada mana? Telinga ni yang kanan. Kita azan pada telinga kanan. Qamat telinga kiri. Kemudian baca kat telinga kanan. Inna anzalna. Sampai akhir. InsyaAllah anak tu pelihara daripada zina. Kalau zina tu bapak tak baca. Dan sunat dicukur kepalanya. Sunat dicukur. Sebab tunggu saya kalau gunting-gunting dia tak main. Nak gunting yang buat sendiri tu. Kena cukur lah. Sebab dia nak timbang lah rambut tu. Nilaikan dengan emas. Bagikan pakai miskin kan. Tujuan. Dan sunat dicukurkan kepalanya. Ni sibuk lah sayang lah. Rambut dalam perut lah. Macam-macam. Sunat dicukurkan kepalanya. Sama ada lelaki atau perempuan. Bila tu? Pada hari yang ke-7 tu. Hari dia korban, dia buat akikah, hari tu sunat dia cukur. Kemudian bila dicukur, kemudian daripada disembelihkan akikah. Yang terbaik lah. Lepas dia buat akikah, kemudian tu cukur. Dan sunat dikatakan ketika disembelih tu, baca Bismillahi Allahumma laka wa ilaik. Allahumma lak wa ilaik. Akikah bulan, bulan lah. Dan sedekah seberat rambut. Rambut yang dicukur tadi berapa gram ada? Kalau 1 gram ada 1 gram. Itu rambut tebal kan? Macam dawai rambut. Ada 1 gram. Kau mah 1 gram apa? 240. 240 dia buang. Ni 200 lebih lah. 207 kau ikut nilai kan. Dia orang tolak pun dah 240. 1 gram. Bagikanlah. Timbang sedekahkan rambutnya. Daripada apa sedekah? Daripada emas, nilai emas ataupun perak. Yang emas ataupun perak. Kepada siapa sedekah? Fakir dan miskin. Fakir mana orang yang kehidupan dia aswak. Maknanya
lebih rendah lah. Fakir. Iza jitama'a iftaraka wa iza iftaraka ijtama'a. Sekarang ada fakir miskin. Iza jitama'a iftaraka. Bila disebut satu kalimah fakir dan miskin, makna iftaraka, makna asing-asing. Makna fakir-fakir, makna miskin-miskin. Makna fakir apa? Orang yang berhajat, satu hari belanja dia dapat apa? Separuh ke bawah. Dia perlu belanja satu hari RM50 misalnya, dia dapat RM25 ke bawah. Ya. Kalau maknanya miskin, dia dapat lebih separuh, tapi tak cukup. Jadi 50 dapat 40, 45 misalnya. Itu dia panggil miskin. Bagi orang ni, bagikanlah dia. Dia dua tempat bagi. Ya. Dan sunat dinamakan dia dengan nama yang baik. Anak tu akan dipanggil besok. Macam kita juga, semua akan diseru Yaumil Mahsyar dengan nama yang diletakkan. Nama Dogo Sentul dia. Macam. Kalau tuan-tuan nak tahu, tengok daftar pemilih macam nama dia. Orang dulu kan. Dia pelik punya nama. Nama yang terbaik. Misal nama yang paling baik apa? Abdullah. Itu nama nombor 1 ni. Ya, Abdullah. Ataupun Abdul Rahman. Ataupun Abdul Razak, Abdul Rahim. Ya. Bila nama Tuhan tu kita isnadkan dengan Abdullah. Ya. Kemudian maka Muhammad atau Ahmad, ambil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa ada anak 3 laki-laki, dia tak namakan dengan Muhammad atau Ahmad, maka orang tu sejahil-jahil orang, kata Rasulullah. Macam dia tak kenal Nabi juga. Seorang ustaz 4 orang anak nama Muhammad. Dia ubah baris ni. Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin, Muhammad. Ya. Lampau dikasih kan. Dan haram dinamakan dengan seumpama Abdul Ka'bah. Jadi hamba pada Kaabah pula. Jadi hamba Tuhan. Atau Abdul Nabi. Kalau Syiah pula Abdul Husain. Jadi hamba pada Husain pula. Macam-macam. Dan Abdul Rasul. Ya, hamba pada Rasul. Abdul Manaf. Ya. Abdul Manaf ya. Dan sunat dimasakkan daging akikah. Itu beza dengan korban. Korban bagi mentah. Jadi kalau masalah boleh tak kita bagi upah. Upah tak boleh. Kalau korban, jangan jadikan upah itu daripada ain haiwan tu. Hatta kulit tak boleh. Kalau ada tolong-tolong, ni sembelih saya upah awak ni ambil lah. Kulit. Tak boleh. Upah kena duit lain. Ya, kena bagikan habis. Kalau tak dia fardu, kalau fardu tak boleh makan langsung dia. Ataupun menyerupai nazar. Dia niat ada nazar untuk buat, maka jadi wajib. Dia wajib, dia tak boleh makan. Atau kalau kita apa, di kambing tu, dia duduk taman. Mana kat taman kambing tu, tiba-tiba dia gigit kambing. Orang tanya nak buat apa kambing tu? Kambing ni saya dah buat kekah. Dia takyin. Maka dia panggil syibhun nazar. Jawab dia tak boleh makan. Kena bagi habis. Habis nak jawab macam mana orang tanya? Ada dah kata. Kau ni macam mana kucuri weh. Habis kita kata nak sembelih. Kan? Kau buat apa kambing ni? Dia nak sembelih. Sembelih apa? Kau ni SB. Bila kau jadi SB kata? Dia pun nak tanya satu-satu. Kalau dikata je takyin aja kambing ni, kambing ni saya nak kekak. Kambing ni nak kekak je, ataupun dia nak korban, habis. Takyin ni nak korban je, kita nak makan. Jadi sunatnya bagi akikah beza dengan korban. Korban mentah. Kalau daging akikah ni sunat apa? Daging dimasak. Dimasak daging akikah. Dan sunat diberi ya sebelah kaki ni yang kanan daripada akikah. Ya. Dan diberi apa tu? Dimasak daging akikah, sebelah kakinya diberi mentah kebedaannya dan dimasukkan gula. Tu.
Maksudnya biar dibuat gulai manis lah, dan dibagikan kepada fuqara dan masakin. Dan sunat digosokkan pada langit-langit kanak-kanak dengan umpama tamar. Ya. Ini apa tahnik belah mulut. Sunat kita tahnik sekali lah pada hari. Masukkan tamar, yang duduk pergi bawa tempat orang-orang saleh. Kalau dulu dia bawa pergi jumpa Rasulullah SAW, punya buah tamar kan, ambil berkat. Ya, kalau Rasulullah SAW air dia Nabi masuk di dalam jasad, haram jasad tu api neraka. Juzuk Nabi bila ada kat tubuh seorang, ya, haram disentuh api neraka. Kalau tak ada dah, kita dah jauh kan, carilah para awliya kalau ada, atau para ulama kan, bawa budak tu kan dia, suruh dia tahnik. Disunat pakai jari manis ni. Ya, kita mama sikit, kemudian ambil duduk kat langit-langit tu dan doakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu fit ta'wil. Oh, jadikan budak ni faqih dalam hukum hakam dan bijak dalam bidang tafsir. Itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Ni kan dia buat tahnik di belah mulut, di belah kek. Itu dia joget minta ke darah hari ni. Macam orang gila dulu. Allah. Digosokkan pada langit-langit kanak-kanak dengan umpama tamar atau zabib. Ya, benda manis lah, tamar ataupun zabib, itu buah anggur kering. Atau barang yang manis yang tiada dihentangkan atau habis. Benda-benda manis asli. Bukan maknanya yang dibakar dah, yang belum dimasak dah. Jadi sunat masukkan kepada budak kanak-kanak umpan tamar yang sudah dimama oleh orang yang ahli salah. Jadi orang-orang saleh, golongan sulaha ataupun ulama ke ataupun awliya, carilah. Ya. Kemudian dimasuk pada mulut kanak-kanak itu, kemudian digosokkan langit-langitnya dengan umpama tamar tadi. Ya, atau cara tahnik belah mulut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Adapun sembelih binatang, ya, darat yang jinak itu, yang terkuasa atau menyembelih, disembelihkan dengan dikeratkan halkumnya. Ini dalam bab zabaih, kita nak sembelih. Sembelih binatang yang jinak. Ya, apa makna jinak? Yang kita pelihara, yang boleh kita gembarkan, boleh sembelih lah. Kalau dia orang sembelih unta, berdiri kan. Dia duduk bawah leher unta macam tu. Dia lagi unta tumbang. Itu puas. Ni SOP ni, wah, tak ramai pula kan. Kalau tidak, tukang tandak ramai. Yang menombang 4 orang ni lain, ya. Baik, tak payah datang, SOP jadi. Allah. Jadi cara dia apa tu? Rukun di sini, menyembelih yang jinak tadi, ya. Sebab apa tu? Dia nak keluar yang liar, lain cara dia. Kalau yang liar, dia nak buat korban, tak akikah, kan? Kalau korban dia beli lembu apa? Lembu badang kat Pahang. Lembu pakai tunjuk. Itu lembu saya. Kandang tak ada, apa tak ada. Kamiliau kan, tali hidung tak ada kan. Bawa sini dia turun lori, dia melompat tak habis hilang. Cari. Rupanya tersalit kat mana? Dalam telaga. Lembu pula lewat antau. Lepas subuh hari nak sembelih baru sampai. Dia yang terkejut dalam PG. Nak buat macam mana? Sembelih tak sampai. Tikam je perut dia tak apa. Sebagai ganti dia. Boleh. Itu dia kata sebab dia kait dengan binatang jinak. Binatang yang boleh kita nak tumbang, nak sembelih kan. Kalau yang tak boleh tadi tentulah. Kalau biar kan mati saja kawan. Iaitu tempat masuk terbit nafas. Dikerat halkumnya, iaitulah tempat masuk terbit nafas. Halkum dia. Ya. Dan meri. Ya, wadajain. Meri dia tempat berlari padanya makanan yang itu di bawah halkum. Kalau tergasa tu ada kan. Dengan tiap-tiap satu yang sembelih itu dengan tiap-tiap satu yang tajam. Kalau ayam jantan jaga tu. Jantan kampungan dia ada apa ni? Buku dia kan. Kita nak sembelih dia kok. Bila dia kok aja buku naik ke bawah. Kita pun sembelih ke atas ni.
Tak kena. Jaga. Dia kena halkom dia tarik ke depan. Pastikan. Lembu ke apa kan. Jangan dia kan halkom turun ke bawah, kau sembelih ke atas. Ada budak-budak sembelih tak kerti jual pasar orang tengok saja. Kat bawah dagu sembelih. Asalkan boleh sap. Itu yang Melayu, mengaku Islam. Cina sembelih pun ada. Sahabat saya seorang punya arwah. Dia punya anak buah kerja sembelih. Dia datang kat Batang Pasir tadi, mengeluar ayam kedua besar Melaka. Dia tengok selori dia sembelih. Dia tanya siapa sembelih? Kita sembelih lah. Sama juga kan. Ini macam taruk kan dia. Buat kacau kejutan. Jadi bangkai tak lama. Lepas tu banyak ada encam. Kalau kadang-kadang berbangkai tengah daripada dia orang sembelih. Orang kafir sembelih. Tak sah makan. Oh dia ni kalau kita tengok dahsyat sekarang. Sama alam kat tempat pasal malam. Pasal raya Islam. Bukan pasal raya Islam. Sahaja-sahaja yang ada yang tak sembelih pun ada tengok. Ayam tercekik apa dia bagi. Dia dah jadi macam anjing. Semua dia bedal. Sembelih itu dengan satu yang tajam yang bukan daripada tulang. Tulang tak boleh. Walaupun tajam. Ataupun gigi. Pakai gigi gimau sembelih. Tak boleh. Tulang tak boleh. Gigi tak boleh. Kuku pun tak boleh. Ya? Kuku dia tajam. Asal ni gini. Sama ada putus halkum itu sebelah bawah buku rongga. Rongkong dia ada buku ni kan. Tu sebelah bawah, yang belah atas. Belah atas tak butuh buat tu, dah lari ke bawah. Rasakan tu, sap sembelih. Betul lah. Yang timbul, buku rongkong timbul. Belah bawah ni. Atau atasnya dengan syarat ada tinggal daripadanya bulat yang berhubung. Ya, itulah buku bulat yang berhubung tu. Kalau tak ada dia ke atas tak kena tak sah. Yang berhubung dengan umbi leher tadi. Ya. Dan jika binatang yang hendak dibunuhkan itu binatang liar. Ini mukabil lawan tadi apa? Yang jinak, yang ni yang liar pula. Sekira-kira tiada kuasa menyembelih, nak tangkap, nak tombak sembelih tak faham. Binatang liar hutan kan, kijang, pelanduk apa semua kan. Napu, apa lagi? Landak. Macam-macam. Dia kita nak tangkap, tak boleh dia binatang liar. Dia ada kuasa. Seperti demikian tu binatang. Seperti demikian. Seperti demikian seperti binatang jinak juga. Ya, kalau nak sembelih dia lah. Kalau dapat tangkap. Maka dinamakan binatang itu binatang pemburuan. Said. Maka apabila hendak dibunuhkan dia, disyaratkan hendaklah dikasatkan akan membunuh itu dengan satu yang tajam seperti anak panah, tombak ataupun anjing pemburuan yang sudah mu'allamah. Ini sudah diajar. Satu jenis anjing boleh pakai. Kalbun mu'allamah. Jadi kita ada beberapa syarat dia lah. Dan dia kena diulang. Sebulan sekali atau 2 kali ke ulang pengajaran. Dia banyak. Contohnya kita lepaskan dia. Dia tengah lari, kita berhenti. Dia berhenti. Hatta dia nak tengah tangkap, dah dekat dah tu. Nak dapat tangkap pelanduk, kita nak test kan. Berhenti. Dia berhenti. Kata berhenti, tak payah dia kata. Itu tak boleh. Ya. Dia dapat pula tak ada alamat ditangkap untuk diri dia. Ya. Kalau alamat dia apa, dimakan. Ataupun diparaik tuan sebelah dia kan. Dimakan sebelah, dia hantar kat tuan sebelah. Jawab dia tak dia makan, bangkai pun dia. Ya. Jadi maknanya bila kita test pengajaran dia tak rosak, maka dia ni boleh dijadikan ganti sembelihan. Kalau kita dapat tangkap kat pera hidup lagi, sembelih lah. Tengok dah mati, tempat tu kita buat sama lah balik kan. Dengan air 7, air satu daripada tanah sebab anjing. Adapun kalau bukan anjing, kalau burung dia orang pakai burung siwah. Ya. Seronok kalau tengok dia. Dia ajau, burung makan ajau. Orang tak boleh ajau berat tu. Dia lepaskan lambu, dia kejar. Ya. Tangkap dia dan hantar kat tuan. Tuan dia pakai lombok sembelih. Ribu harga tu. Seperti kalbun mu'allamah, seperti anjing yang mu'allamah yang sudah dididik dan dia menerima pengajaran. Kalau tak makan pengajaran atau rosak, kena didik balik. Ya, sebulan lepas kita bawa bagus, dia tangkap hantar kita.
Mula kita panggil menonong dia pergi. Oh, tak boleh tu. Tu kena ajar balik. Ajar balik. Sampai dia makan ajar. Jangan dia kuang ajar. Syarat nak dikasat tadi apa? Kasat membunuh akan dia dengan satu yang tajam seperti anak panah. Apa nak kasat? Dia tak boleh ya. Pisau kita tadi dah terlepak sangkut dalam pokok. Tiba-tiba datang apa? Pelanduk. Dia kata leher dia gini. Leher dia kata dia gini kat batang. Pisau kita tunggu. Elok dia putus halko merisiap macam mana sembelih kan. Ada orang dia tak boleh makan bangkai. Sebab tidak ada iradah kasat kita nak sembelih. Dia sembelih diri. Bagus, dia kata sejuk. Rupa pisau tajam. Habis. Itu mana ada kasat tujuan kita. Jangan ya. Kita nak buat benda lain, terkena dia pula hati kita. Itu tak boleh. Bisa ada kasdun. Bukan pasaan, bukan ya, tapi sengaja itu maknanya. Kasat dia. Dengan bunuh tu dengan suatu yang tajam. Misal seperti anak panah. Ya, anak panah ditajam. Tombak tajam. Senapang dia kira. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab dia kuatul daf'i, kekuatan api tolak. Bukan tajam. Mazhab Malik tak apa. Dia nak muru dia kata mazhab dia kena kan. Ni buat pakai senapang. Ana Maliki Syekh. Allah. Atau anjing pemburuan yang sudah mu'allamah, sudah diajarkan dia, akan dihalaukan dia kepada pemburuan itu. Nampak dia pemburuan, kita baca bismillah, kata habis. Pergi, sup dia pergi kan. Maka bila dihalaukan anjing itu dan dilentarkan senjata, maka memadalah luka yang mematikan. Tak kira lah kat badan dia ke kat mana saya kena, tak apa. Ya, tak syarat kena hukum. Pada barang tempat dikenakan oleh senjata itu, atau ditangkap oleh anjing yang anjing diajar, maka tiada sempat menyembelihkan dia. Atau dengan ditindihnya anjing, umpama anjing akan itu hingga dimatikan dia, memadalah. Kalau anjing mau alamat tak apa, sama dia gigit ke kan. Kita ajak dia siap gigit ke apa, ke alkum 3 putus. Oh dia tahu, wah anda dia tak kira tu. Sama ada digigit, dia berlawan, dia patahkan tengkuk kawan ke, atau dihempit kan. Dan dia besar ni, hempit, dia beranduk lemah kawan tu. Air mati. Kita lepas tadi kasat nak nangkap membunuh kan, untuk makan boleh tak apa. Atau ditindih umpama anjing hingga dimatikan dia. Dia kena empap, anjing tu mati. Anjing tadi terlepas tu tangkap. Rupa tak buat tangkap, dia empap kawan. Abu hukum dia memadalah akan ganti sembelih. Mana boleh makan. Ya. Maka tiada disembelih pada syarak. Maka dinamakan sembelih pada syarak. Yang dinamakan sembelih persyaraan pada syarak. Dan halallah memakan akan dia jika tiada sempat ia sembelih. Dia nak pergi hampa dia nak sembelih, dah mati. Boleh, tak ada apa. Ya, akan perbuat itu. Misal seperti dapatnya akan pemburuan tu sudah mati. Kan? Atau didapatnya dalam harakat mazbuh. Kalau hayat mustakirah, dia bergerak lagi, darah dia mancar. Ini harakat mazbuh. Kalau kita sembelih pun darah tu tak mengalir dah. Habis itu. Ya, apa ingat dekat nyawa ikan. Ikan pergi kuat lagi kan. Dia habis. Atau gerak binatang yang sudah tersembelih. Ya, harakat mazbuh yakni bergerakkan, makna gerak binatang tu yang sudah disembelih tadi sikit. Maka jika didapat ada hayat ikhtiar lagi, ya, maka jika didapat akan pemburuan, ini ada padanya hayatun yang ikhtiar, bukan ayat mazbuh. Sengaja kata ayat mustaqirrah lawan mazbuh, ya. Lagi dan alamat hayat ikhtiar itu dengan pancar darah. Kalau kita sembelih darah tu pergi sup. Kalau kita sembelih darah tu meleleh je, habis. Ya. Dengan terpancar-pancar darah, atau gerak yang kuat. Kita sembelih itu binatang mengambil pun kuat juga. Okey. Jangan kita sembelih dia berentuk je. Tak bergerak lagi dah.
Maka bila dizankan ada baginya hayatun ikhtiyar atau hayat mustaqirrah, ya, maka wajib disembelih dengan memutuskan halkumnya dan merinya. Ya, jadi anjing tu tangkap segala kat kita tengok, oh kuat lagi kan. Kepala jongok-jongok ditangkap kat kaki. yang kawan tu ambil pisau sembelih lah. Tapi kalau tangkap kat sini, habis dah tu, mati terus. Maka jika mati sebelum sembelihnya, tadi anjing tu tangkap, kalbun mu'allamah tu bawa agak dia. Kan, mengapa hidup lagi. Ibu lambat sembelih, mati kawan. Apa hukum? Kerana melambatan. Seperti tiada pisau besar, nak pakai pisau kapak. Atau ada sertanya pisau tapi lekat, tiada sarungnya pula. Ya, lekat pada sarung. Kawan ni nungyang-nungyang, kita terik-terik lekat. Kan, dah kena gam apa tu. Sampai mati kawan tu. Apa hukum dia? Maka haram ya, kerana taksir. Dah tahu nak pergi menyembelih kau sikit, bisa betul-betul. Kau buat pisau tak boleh cabut dari sarung, berjadah ni. Kan? Jadi itu semua tak boleh makan kalau itu. Sebab apa? Taksir. Apa taksir? Cuai. Ya? Kecuaian dia tu. Habis. Maka disyaratkan orang yang sembelih pula, orang Islam. Binatang kafir sembelih tak boleh. Binatang, ya sembelih pun binatang, sama-sama binatang. Kafir ni binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Orang kafir ni binatang yang paling jahat. Lebih jahat daripada gimau, daripada babi dia. Yang merangkak atas muka bumi. Ada dalil Quran sebut. Ya, inna syarrad dawab, semua syarrad dawab, binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi apa dia? Alladzina kafaru. Orang yang kufur dengan Allah Taala. Tu ya, itu penjelasan Quran tu. Jangan dia nak tunjuk besar kepala dia. Tarap muka Quran kata sama tu. Ya, lebih jahat daripada binatang. Lepas tu dia punya ganas satu dunia, kan? Bom negara Islam macam-macam. Binatang jahat, tak ada kepala otak. Maka disyaratkan orang menyembelih itu ialah orang Islam. Sama ada laki-laki atau perempuan, ya, boleh sembelih. Yang perempuan nak kata, perempuan ni boleh sembelih ke? Mana kalau ajar dalam kitab ada, jadi Islam dia tak kata perempuan, laki-laki kan. Besar atau kecil, sama ada dia dah balik ataupun belum balik lagi, murahik dekat-dekat ke, boleh. Disyaratkan pula alatnya itu suatu yang tajam. Jangan kumpul tu kan. Limau bertekangkat. Lama ni sembelih lembu kau terbelalak atau kawan. Dia kata apa celaka kau dia. Mati aku. Dia bagus kita jalan sikit dia pun tak perasan. Ustaz Karim Kemboja kan. Masa hari korban tu orang panggil dia. Dia dah uzur datang jalan pun huyung ayam. Dia sembelih sekali kan. Dia letak macam tu, siap angkat dah. Dia punya parang yang tajam tuan. Tajam betul, putus serta panjang serta berat. Dia tekan sekali, angkat dah. Kita kata kita pun duduk juga kan ni. Main-main, penggabak tu. Habis. Itu lapang betul. Binatang pun tak rasa, tak serik. Dia pun tak terseksa. Ini tak duduk, terbelalak atau kawan, terjeli lidah. Nyanyi ke kawan. Mesti tajam. Ya, tajam kan betul-betul. Sebab orang beli pisau sembelih ni tak guna buat siang ikan, siang benda khas kan. Selain daripada gigi dan kuku lah, dan tulang tu tak boleh guna. Iaitu seperti pisau daripada besi. Boleh. Atau tembaga, boleh. Atau perak, atau emas. Wah, pisau emas dan sekejap lepas tengok dah hilang. Mana pisau aku letak terbendul? Apa pisau kat sekilo kan. Ataupun perak atau kaca. Kaca boleh. Kalau kaca boleh. Yang tak boleh apa? Jenis tulang, kuku atau tak boleh. Kemudian lagi pula dengan kasat memotong uratnya. Kasat mana sengaja, jangan ya. Dia pegang-pegang pisau, terjatuh pisau tu. Gabak kawan leher ayam, putus terus. Nyanyi tak boleh makan tu. Sebab bukan sengaja kasar dia, terjatuh. Ya. Atau jangan tinggal halkumnya. Sebenarnya tengok halkum dia lagi tak putus. Ya, atau merinya. Jika sedikit belum putus sekalipun, awak dia apa? Haram makan binatang itu, ya, tak dibenarkan makan. Dan satu lagi disyaratkan ada binatang disembelih
atau diburu itu binatang yang dimakan, ya, haiwan makul dipanggil. Dan sunat mengucap bismillah. Jangan haiwan tak makan kan. Dia penat-penat dia pakai taruh jawab apa dia bedal dia. Sunat mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sunat ya. Jadi tak syarat dia apa? Orang tu Islam. Dia punya sembelihan menggunakan pisau yang tajam. Kemudian putus 3 urat tadi, halqun dan wadajain, 2 bawah. Putus. Itu syarat dia. Menghadap kiblat sunat. Baca bismillah sunat. Ya. Ni ambil sunat. Wah. Betul boleh ke? Pasal tak bismillah. Ngajilah dalam kitab ada, tak apa. Wah, ini ngaji terbalik. Orang ngaji nak belajar, nak lari, nak liau. Tapi walhasil hukum dia pun sunat. Elok bacalah. Kemudian baca apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Ya, selawat pada Rasulullah SAW. Dan salam. Terkala melepaskan binatang pemburuan. Ini kalau kita nak lepas tadi, bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya, niat ganti sembelihan tu kan. Pemburuan. Dan terkala menyembelihnya pun gitu juga. Akan binatang dari itu. Atau di antara apa? Sedikit berhubung dengan zabaih. Ataupun babu zabi bab sembelihan. Dan paslon wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan ini. 134. Renggan mana? Ini 532. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan mereka adalah sebagai manusia pilihan para rasul ini, seperti disebutkan dalam surah Sad ayat 47. Setengah daripada apa? Awsaf, sifat-sifat kelayakan pada para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Itu wa innahum indana laminal mustafain, ya, minal mustafainil akhyari. Dan sesungguhnya mereka para rasul di sisi kami, sisi Allah Ta'ala, termasuk daripada kalangan orang-orang pilihan yang paling baik. Jawatan paling tinggi dalam dunia daripada awal dunia sampai kiamat ialah jawatan risalah kerasulan. Ya. Sebab itu tak dibenar manusia campur tangan memilih, Allah Ta'ala pilih sendiri. Oleh itu mereka mesti maksum. Ya, mereka ni mesti ada sifat terpelihara. Sebab apa? Sebab dia modern. Apa dia Rasul-Rasul buat alaihi wasallam, kita kena ikut. Ya, kalau Rasul buat benda maksiat, jadi kita kena ikut pula lah. Sebab dia dah berikan otoriti besar oleh Quran. Allah bagi, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa Rasul naklah kamu terima pakai. Dan apa yang dilarang naklah kamu tinggal. Duduk kejayaan dunia akhirat di situ. Sejauh mana mereka dapat melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dia. Oleh kerana itu, Rasul menjadi contoh terbaik. Oleh kerana itulah dia kena apa? Telah pakaikan sifat maksum, ada ismah maknanya. Daripada dosa yang dipelihara, seperti pasal menjadi Rasul. Setengah ulama pula berpendapat apa? Ismah berlaku selepas menjadi Nabi. Ada juga pendapat. Sebelum tak apa. Selepas tu baru dia dapat pangkat. Ada setengah pendapat. Kerana manusia tidak diperintah mengikut mereka sebelum menjadi Nabi. Itu hujah dia. Berarahan untuk mengikut selepas selepas dibangkit menjadi Rasul. Baru kita ada tanggungjawab. Sebelum dia bangkit jadi Rasul, itu tak diarah kita ikut. Itu hujah mereka lah. Setengah ada pendapat. Setengah kata tak, daripada awal dari pelihara. Bahkan sifat-sifat yang menjadi adat banyak berlaku sebelum
Dilantik pun ada. Oleh itu sebelum menjadi nabi, mereka dianggap seperti manusia biasa. Walau bagaimanapun mereka bersifat luhur dan bersih daripada maksiat, dosa sebelum menjadi nabi, lagi dengan fitrah dan inayah daripada Allah Ta'ala. Tapi tidak dinamakan maksum. Ya. Sebelum tu macam manusia biasa. Ya. Tak ada rasul, mana ada manusia biasa. Belum jadi rasul, belum turun ke bumi lagi dah tahu. Pajak kat tiang aras, tiang apa nama Rasulullah SAW. Itu nama siapa yang kau gandingkan dengan namamu ya Allah? Itu nama kekasih. Ya. Tu belum turun lagi tuan-tuan. Kemuliaan Rasul sangat hebat. Lemah akal nak mensifatkan akan dia. Kalau tidak, laulaka makanatil aflak. Katakan engkau yang Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi. Besar tak besar martabat ya Rasulullah SAW sebelum lahir lagi kan. Satu pendapat lah. Kita lebih mirip pendapat, berpegang pendapat yang mengatakan Rasul ni daripada sebelum lahir lagi dah ada kemuliaan besar. Ya. Lancar-lancar orang. Kemudian sebelum menjadi Nabi lagi dengan fitrah dan inayah Allah bantu. Dan berkata Syekh Abdul Rahman Habnakah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah wal Usushah. Para Nabi sebelum menjadi Nabi, mereka berada di atas dua wajah dalam kitab. Pertama, sama ada mereka tidak ditaklifkan, mana tidak dipertanggungjawabkan dengan mana-mana syarak. Ismah tidak menjadi maudhu', mana tajuk, kerana maksiat itu timbul dengan adanya syariat. Ismah tidak timbul sebelum adanya syariat. Ya. Jadi pemeliharaan tentang syariat. Bila tak ada syariat, mana pemeliharaan itu segi ismah, kata setengah ulama sini. Bagi kita Nabi sentiasa dalam kawalan Ta'ala, si kelebihan. Tapi ismah pada syariat lah. Pemeliharaan daripada diri Rasul tak melakukan benda-benda yang muharramat. Itu maksudnya. Dan ismah tidak timbul sebelum adanya syariat, tetapi ketinggian fitrah mereka dan kemuliaan jiwa serta kematangan akal yang ada pada mereka para Rasul membawa akhlak yang baik dalam bermuamalah dan beramanah dan menjauhkan mereka daripada melakukan satu yang keji. Ya. Itu pernah berpanggil ismah juga kan, pemeliharaan. Satu pendapat dia lah. Yang kedua, ada pun orang yang ditaklifkan dengan syariat. Ada pun mereka ditaklifkan dengan syariat. Ya. Syariat Rasul yang terdahulu. Misal seperti Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam semasa mengikut syariat bapa saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan para nabi di kalangan Bani Israel selepas Nabi Musa alaihissalam, ya, semasa mereka belum diwahyukan menjadi rasul, nabi dan rasul. Di mana dalam keadaan itu dipanggil ismah tidak menjadi perkara yang sabit bagi mereka, kata setengah ulama. Tetapi kenyataan menunjukkan mereka adalah manusia yang jauh daripada maksiat besar dan kecil. Jadi jauh mana? Ismah juga. Mana tuan pelihara tadi itu kan. Itu pandangan-pandangan ulama. Dan satu lagi Al-Allamah Imam Al-Qurtubi, dia menyatakan dalam kitab tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Ya, kitab Qurtubi. Para ulama khilaf. Mana ada ikhtilaf di kalangan para ulama berhubung dengan masalah adakah para nabi itu maksum daripada dosa kecil. Ya. Majoriti ulama berpendapat mereka adalah maksum daripada dosa kecil, besar lagi lah. Sebagaimana mereka juga maksum daripada dosa besar. Mana tuan kawal? Kerana kita diperintahkan mengikut. Ya, kalau Nabi buat dosa, kita kena ikut buat dosa lah, sebab disuruh ikut. Itu tak masuk, tak diterima kan. Di mereka dalam perbuatan dan tingkah laku mereka itu para Rasulullah alaihi wasallam secara mutlak. Ya.
Sekiranya kita membolehkan berlakunya dosa walaupun kecil pada mereka, adalah tidak boleh kita mengikut mereka. Ya, sebab adalah kita boleh silap. Adakah tidak boleh kita mengikut mereka? Malah kita tidak dibolehkan mengikut perkara-perkara maksiat walaupun kecil. Kan? Tapi kalau kata Rasul buat benda tu, jadi kita pula kena ikut lah macam tu. Ini tak betul. Abu Ishaq, seorang daripada ulama ahli sunnah, berkata, tidak boleh berlaku dosa pada para rasul kerana mereka adalah maksum daripada dosa besar dan kecil. Ya. Dan keadaan begitulah adalah antara kelaziman daripada mukjizat, walaupun ada orang yang mengatakan mereka juga melakukan dosa-dosa kecil. Pendapat ini tidak mempunyai sumber dalil. Ya. Ini pun biadab mengenai dosa kecil. Kan? Kenalah tu. Yang kuat, ya. Pendapat yang tidak mempunyai sumber dalil yang kukuh, yang kuat, dan kebanyakan ulama menyatakan perkara itu tidak boleh sekali-kali berlaku pada para rasul, dan kemuliaan rasul tak munasabah dengan itulah. Kemudian beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menyatakan berlaku dosa dan maksiat di kalangan rasul sehingga memberi peluang kepada musuh Islam bagi meracuni pemikiran dan menimbulkan keraguan, bagi menolak dan menyangkal dakwaan palsu itu. Mukminin itu pula menyedari bahawa perkara itu pertama fikiran yang waras, pandangan yang penuh kesedaran, mewajibkan beriktikad golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Para rasul ialah golongan mukhtar yang dipilih, istimewa daripada seluruh manusia. Kedudukan para rasul ini hebat. Mereka menjadi rasul dengan pilihan daripada Allah, bukan pilihan manusia yang berkecelau dengan maksiat, mungkar, dengan nafsu dan sebagainya. Supaya apa? Menerima wahyunya, kemudian menyampaikan seluruh ajarannya, mendidik umat, mentarbiah, menggaris panduan dan menjadi ikutan, qudwah. Itu rasul punya sifat teman-teman bagi. Oleh itu mereka mesti bersifat dengan ketinggian akhlak. Adapun melakukan dosa itu jatuh akhlak. Kemurnian jiwa daripada pribadi yang benar-benar layak dan kemuliaan dan kebesaran tugas mereka sebagai utusan Allah SWT, membawa utusan Tuhan dan bukan utusan manusia. Jadi sekurang-kurangnya mereka tidak terlibat dalam maksiat walaupun kecil. Malah mereka juga tidak layak melakukan perkara-perkara makruh dan khilaful aulah. Di bawah makruh, khilaful aulah. Atas dia makruh, atas dia bertahrim, itu haram. Dia Ta'ala menyifatkan kepada para rasul dengan sifat-sifat yang menunjukkan mereka adalah pilihan daripadanya, pilihan atas pilihan atas pilihan, dan meletakkan mereka pada darajat yang mengatasi manusia-manusia lain. Yang maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan, sehingga dia menyifatkan sesuatu tidak kena dengan tempatnya, itu maha suci. Ya, Allah letakkan tu dah cantik dah. Ya. Dan satu lagi Allah Ta'ala sebut di sini pada ayat surah Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, ya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya daripada mana? Malaikat dan manusia. Maknanya utusan adalah golongan yang terpilih, ya, Allah Ta'ala sendiri pilih. Habis. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dengar apa ucapan makhluk, sama ada ucapan dia beriman atau sebalik. Melihat apa perangai yang dia baik atau semua dalam ilmu Tuhan. Jadi tak ada benda yang terlepas daripada takluk Allah Ta'ala. Ya. Jadi benda itu tidaklah dapat sentiasa dihidupkan untuk menyucikan hati itu. Kemudian Allah Ta'ala, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa inna khairal kullahu billahi.